Assalamualaikum. Selamat pagi diucapkan buat semua followers dan juga penonton yang sedang menyaksikan Nona On Air pada jam ini. Bersama lagi dengan saya, Nur Zalina, dan juga co-host yang merangkap seorang wanita hebat. Siapa lagi kalau bukan Zehan Suziana. Hai Suzi! Hai Lin, ya Allah mulia cantik kali hari ni. Pink. Kan, pinky-pinky gitu. Ya. Okey, Suzy, kita juga pagi ini akan bersama dengan seorang tetamu jemputan iaitu Dr. Siti Zubaidah Hakam. Hai Doktor. Hai Lin. Cantiknya Dr. Siti. Hari ni. Kan? Okey, sedikit pengenalan tentang Dr. Siti Zubaidah. Menariknya, Dr. Siti Zubaidah ni bukan saja akan bercakap sebagai seorang doktor tau, tapi juga seorang pejuang kanser payudara, seorang usahawan dan pengasas kepada Cosmo Glam Clinic. Memang lengkap package Beauty with Brains dan pengalaman diuji penyakit kanser tak pernah membuatkan Dr. Siti berhenti mengejar impiannya. So, sempena Oktober dan bulan kesedaran kanser payudara, topik kita iaitu rawat cepat, bangkit lawan kanser payudara ni memang tepatlah untuk dijawab oleh Dr. Siti Zubaidah. Kan Doktor? Mungkin boleh share sikit apa perkembangan terbaru sekarang? Ya betul Lin, Alhamdulillah sekarang kan Selangor dah fasa 4. So saya sangat happy sebab semua patient saya dah boleh jumpa balik macam biasa. Sebelum ni saya rindukan dia orang sebab tak ramai yang boleh datang. Sebelum ni walaupun kita orang buka macam biasa, still hanya yang lengkap 2 dos saja boleh datang. So sekarang dah back to normal. Saya harapkan semua patient-patient, semua rakyat Malaysia kat luar sana pun sihat-sihat walaupun dalam keadaan COVID-19 ni. Alhamdulillah. Dr. Siti, kita nak tanyalah sikit. Doktor punya sedikit latar belakang kerjaya dan juga mungkin pendidikan dulu daripada mana? Dulu saya belajar dekat Sekolah Menengah Sains Tuanku Syed Putra. Lepas saya pergi fly ke Moskow buat medical kat sana. Dan balik macam biasalah, doktor ni kena masuk kerajaan lah for housemanship, masuk medical officer. Lepas tu baru saya resign dan buka Cosmo Glam Clinic. Okey, Alhamdulillah. So Suzy, apa yang mungkin kita boleh mulakan kita punya sesi yang panas-panas ni? Okay, kita nak mulakan dengan soalan pertama kepada Dr. Siti Zubaidah. Sebenarnya saya nak tahu apa X factor yang menyebabkan kanser payudara ni banyak berlaku kepada wanita-wanita muda hari ini. Adakah sebab tekanan kerja mereka sendiri? Okay, awak nak fokuskan kepada wanita muda kan? Sebelum saya just nak inform lah sebab bila saya kena kanser payudara, time tu pun saya kira berada di usia muda. Time tu saya 5th year medical student di Moskow dan usually bila kita baca ataupun kita belajar, kita tahu kanser payudara selalunya affected people, women 40 years and above mostly. Memang dia ada juga kena kepada below 40 years old tapi jarang-jarang sekali. So berkait dengan soalan Suzy kan, macam apakah X factor menyebabkan golongan muda sekarang lagi banyak dapat kanser payudara compare pada zaman-zaman dahulu. So saya nak share sedikit lah statistik dan ratio kanser payudara dekat Malaysia ni. Kita punya ratio agak tinggi sebenarnya, 1:19, di mana dalam 19 wanita mungkin ada satu yang memang positif kanser ataupun dia memang ada high risk to get cancer. Breast cancer lah specifically, compared to negara lain seperti Europe dengan Amerika, diorang punya statistik jauh lebih rendah, 1:9 sahaja. So kita nak fokus kat negara kita kan. So dan saya sebagai cancer patient yang kena di waktu umur 25 tahun, kita kira muda, saya rasalah X factor ada banyak. Causes of breast cancer tu sangat banyak. Tapi bila combination of you punya lifestyle tak healthy, you punya pemakanan lah specifically tidak seimbang, so badan you tak dapat enough nutrient, at the same time you punya lifestyle pun maybe you tak cukup exercise, you tak keluarkan peluh, jadi body you static. So itu antara faktor yang saya rasa golongan muda sekarang, problem golongan muda sekarang dekat Malaysia. Sebab kita kalau kita tengok golongan muda sekarang mainly diorang fokus sibuk belajar atau bekerja. Belajar atau
bekerja tu ambil masa yang lama dalam masa satu hari. Contoh, kita pergi kerja dah 8 jam, balik and then kita punya lifestyle balik nak makan. Lepas tu rehat, tengok TV, tidur. Tambah pula dengan problem gadget sekarang yang semua orang, especially handphone kan, tak boleh nak lepaskan. So menyebabkan dia dah ambil masa yang sepatutnya dia beriadah tu. And then bila you stress at work, you tend to eat everything that you want. You dah tak fikir dah makanan seimbang ke, makanan yang bagus ke, you just makan apa yang teringin. Stress makan coklat. Tapi saya pun macam tu juga. Sebab saya suka coklat. So makan coklat juga. Cuma itu antara faktor-faktor yang we can think of lah, compared to orang negara luar. Sebab dulu waktu saya belajar dekat sana, saya tengok kebanyakan perempuan kan yang umur 20-an, diorang punya snacking adalah diorang akan bawa macam apple, and then diorang buat salad untuk makan tau. Tapi kita Malaysian, kita akan buat coklat, kita buat keropok, benda-benda macam tu, kari pak goreng kan. So benda tu not very healthy. Kalau you makan sekali-sekala is fine, tapi kalau you buat benda tu habit every day, tak bagus lah. So itu juga contribute untuk kita punya kesihatan, dan bukan saja kita fokus untuk breast cancer lah, tapi penyakit macam-macam pun boleh dapat. Doktor tadi ada cakap doktor mula dapat mengesan kanser payudara pada umur 25 tahun. Sebenarnya kita umur paling muda sekali kes kanser patient ni berapa doktor? Kanser payudara ni? Kanser payudara boleh jadi bila-bila selepas usually lah selepas baby tu dah baby pula, wanita tu dah dapat menses, dan sebab dia punya hormon sudah berubah kan. Jadi kalau kita belajar selalunya faktor dia wanita yang pertama, yang kedua makin berusia, dan obesity pun part of it dengan family history. Tapi kalau ikutkan umur 40 ke atas. Tetapi sekarang 20-an dah ramai orang dapat breast cancer. Dulu jarang-jarang sekali. Sebab tu kalau dari segi treatment pun untuk kita buat self examination kan, kita macam bulan ni kan kita ada breast cancer awareness month. So kita akan educate people untuk buat self breast examination. Kita ajarlah cara-cara nak buat self breast examination, and then kalau dia detect sesuatu seperti lump, baru kita bagi tahu apa next step yang dia perlu buat, jumpa doktor dan sebagainya. Jadi kalau dulu kita suruh buat examination yang pergi jumpa doktor di hospital macam buat mammogram 40 tahun ke atas. Bila 45 tahun dah kena buat every year. Tapi sekarang kita akan reducekan benda tu. Jadi kalau you dah self examination pun you dah detect sesuatu, you dah kena jumpa doktor. So time tu doktor akan terus advise sama ada you perlu undergo any other investigation lah, mammogram, ultrasound, MRI dan sebagainya untuk detect early breast cancer. Dia dah tak macam dulu lagi. Okey doktor, nak tanya, macam mana kehidupan Dr. Siti sebelum disahkan menghidap penyakit kanser payudara? Pernah sangka tak doktor akan dapat penyakit ni pada usia yang sangat muda? Soalan tu sebenarnya sangat susah nak jawab sebab of course lah saya tak pernah terfikir, and family history pun tak ada pun dalam family member saya yang ada kanser. Jadi apatah lagi spesifik breast cancer. So langsung tak pernah terfikir, dan kebetulan waktu detect kanser tu saya dekat surgical department pula tu kan, dekat Moscow lah, time tu medical student. Sebenarnya breast and endocrine ni under surgical lah. So time tu saya memang under surgical department. So saya detect pun time tu. So kalau nak tanya, kalau Lin tanya saya pernah terfikir, saya tak pernah terfikir Lin. Macam sekarang umur doktor? Okay, cuba teka umur saya. Dia sangat ni. 30 kot. Saya 33. Oh, okey. Kira kes ni masih lagi, boleh dikatakan masih baru lagi lah kan doktor? We consider ourselves as survivors lah, sebab kalau you dah after 6 years, kita panggil survivors, cancer survivor. So dia boleh jadi recurrence, cancer boleh happen again kalau Allah nak bagi jadi-jadilah. Tapi selalunya kalau dah 6 tahun tu okey, insya-Allah dia akan okey lah selepas ni. Cuma kita jangan trigger dia lah dan sebagainya. Maknanya sebelum doktor menjadi pelajar perubatan kat Moscow tu, kehidupan doktor macam biasalah, macam student lain lah kan? Macam biasa aja.
Tak ada pergi kelas, balik kelas, masak, makan, winter break pergi jalan, macam biasa. Doktor, nak tahu juga doktor, kalaulah seandainya diberi peluang imbas balik sewaktu remaja, mungkin ada pesanan yang doktor nak pesan kepada diri sendiri atau kepada orang lain supaya boleh cegah daripada menghidapi kanser payudara ni? Okay, ada beberapa pesanan lah, tapi before that, nak highlight dulu sebenarnya breast cancer ni, any cancer dia jadi because of the mutations of the DNA. Maksudnya cancer tu jadi sebab cells you multiply tanpa dikawal. Dia jadi beranak banyak. Jadi bila tak dikawal dia jadi banyak sangat, dia boleh jadi cancerous. Tapi kita tak boleh kata kerana kita ada satu problem kita jadi cancer, cannot. Sebab untuk breast cancer, mainly cancer tu multiply bukan disebabkan inherited. Maksudnya bukan disebabkan dia family members dia ada history and then dia ni. Dia mainly dia terjadi sendirinya. So kalau kita nak tanya causes dia yang sebenar, kita tak tahu. Benda tu wallahu alam, dia nak jadi je kepada sesiapa. Cumanya apa yang kita boleh buat part kita adalah, bagi saya, hanyalah jaga you punya lifestyle. Tapi breast cancer juga jadi kepada orang yang memang kalau kita tengok dia, kita tahu dia jaga makan, dia jaga dia punya lifestyle, dia buat segalanya dah. Dia kalau tengok orang macam tu tak mungkinlah dia dapat penyakit. Tapi kalau dia nak kena, dia kena juga. Mungkin bagi orang Islam kita tahulah, kalau takdir tu Allah bagilah. Tapi scientifically the cell dia akan je multiply, tak kira pada sesiapa. Cuma our part, kalau saya nak pesan kepada budak-budak remaja, saya cakap lifestyle you please jaga elok-elok. First, before you nak jaga lifestyle you, kena ada education. Kalau you tak faham kenapa kena jaga lifestyle, macam mana nak jaga lifestyle, you tak mungkin mampu boleh buat benda tu. Sebab ramai orang dia tahu tapi dia tidak praktikkan. Kan? So you need to have education, di mana macam bulan ni lah yang paling sesuai kan, kita tengah educate semua orang pasal breast cancer, and then macam mana nak cegah, macam mana nak self-examination, nak rawat tu kerja doktor. So once you can do all this, you dah boleh do your part. So katakanlah lepas ni jadi apa-apa pun, at least you tahu, you dah buat part you sendiri. So remaja, first you kena tahu, you kena educate yourself about diseases, and then you kena tahu when to seek for help. And then you kena tahu your part. Kalau you nak examine macam mana, kalau ada masalah macam ni akan jadi apa. Yang kedua, lifestyle you, pemakanan you cuba jaga. Makanan yang seimbang, makanan yang sihat-sihat. Kan, keinginan tu nombor 2, keperluan dahulu. Maksudnya you perlu breakfast, tapi you terus pergi makan coklat. Contoh, I suka coklat, so I akan sebut coklat je banyak. So you tahu breakfast yang sihat sebenarnya apa compared to coklat. Kenyang juga makan coklat pun, kan? Breakfast oat pun kenyang juga, tapi you tahu yang mana satu penting. So kalau teenagers can do this, I think it really helps. And then at the end of the day, you all just exercise for a while before balik rumah. Pergi jog ke, jalan ke, buat pilates ke sekejap, yoga ke, swimming, anything yang boleh keluarkan sweats you and then boleh move all the bodies. I think yang tu dah cukup membantu. Sebab semua kanak-kanak sekarang dan teenager, diorang busy dengan belajar, busy dengan kerja, busy dengan gadgets kan, social media. So mungkin diorang tak dapat lah nak utilisekan the whole time tu, tapi ambil sikit-sikit tu. Kena pula baru lepas COVID hari tu kan, duduk rumah je kan. Gila, tak ada aktiviti. Case obesity makin meningkat lepas COVID ni. Ya, sangat. Okey, itu kalau untuk kanak-kanak ataupun remaja lah, dewasa muda. Kalau untuk orang dewasa yang macam kita-kita macam Suzy lah, macam Suzy. Macam mana tu dia nak berjaga-jaga ataupun mencegah daripada sekarang tu doktor? Apa langkah-langkah yang mungkin lifestyle yang mungkin boleh ditukar ataupun nasihat doktor lah? Okey, saya ada soalan cukup emas kat Suzy. Suzy ada buat tak self examination? Dan Suzy ada pergi check tak? Ataupun ada monthly check up ke? Macam tu. Mak cycler. Check tu ada, tapi bukan selalu. Kalau saya rasa saya nak check, baru saya check. Pergi ke spesifik hospital tu, tak ada doktor. Tak ada.
Lin dengan Suzy pernah buat examination lah, maksudnya investigation lah, mammogram ke ultrasound ke, adalah yearly. Pernah buat kan masa dekat office ada. Dia ada buat macam kita ada buat. I think that is very good already. Sebab kalau you dah check every year, doktor tu akan alertkan you lah kalau ada benda-benda yang perlu di further check up kan, ataupun perlu risau ke perlu makan ubat dan sebagainya. I think itu dah cukup dah. Dan saya juga nak bagi tahulah, sebenarnya kalau bila you all buat self breast examination, so bulan ni patient yang datang kita memang ajar semua buat self breast examination. Dan kebanyakan wanita bila buat self breast examination dia akan notice ada ketulan di payudara dia. Adalah kita panggil. Tetapi for you all punya information, bukan semua lump adalah cancerous. Dan usually kebanyakan lump yang berada di payudara ada dua jenis, sama ada dia fibrocystic, just a normal condition, ataupun dia cyst biasa. Cyst biasa tu dia contain fluid lah. So benda tu bukan cancerous. Tetapi cancer pun ada lump juga. Sebab tu kita akan nasihatkan kalau you jumpa lump, first jangan panik. Maksudnya bila ada lump, oh saya ada breast cancer. No, jangan panik dulu. So you cari dekat mana lump you, position dia mana, kita akan ajarkan position ikut jam kan, clock, and then size macam mana, mobile ke tak mobile, attach dekat nipple ke tak, dan sebagainya lah yang kita akan ajar. So dari situ baru kita akan proceed kepada investigation. So di mana investigation tu kerja-kerja doktor. So kalau macam Suzy dengan Lin kan dah buat annual check up, dah buat mammogram, then it's good already. So apa yang you all kena buat, self sahaja examination. The rest is lifestyle. Doktor, macam mana kita nak membezakan dia ketulan kanser dan juga ketulan yang tak membahayakan? Itu falls under investigation. Di mana clinical examination tu yang you all check sendirilah kan? Check sendiri. Okay, and then bila dah dapat, selalunya investigation tu doktor yang akan buat. So doktor akan ambil darah dan akan buat x-ray. Macam MRI tu sebenarnya x-ray untuk breast lah. Tapi kalau MRI kita buat, mammogram. Tapi kalau mammogram kita buat umur 40 tahun ke atas. Jadi kalau below, usually kita guna ultrasound je buat. Tapi kalau dia ada family history of breast cancer, jadi kita akan buat juga mammogram tu. Sebab tu kadang-kadang kita tengok bukan semua orang bawah 40 tahun dia orang buat mammogram. Itu sebenarnya reason dia. Tapi contoh saya kena kanser umur 25 tahun. Jadi anak perempuan saya nanti sepuluh tahun lebih muda daripada family members dia. So yang paling terdekat anak perempuan lah kan. So direct generation tu. So saya 25, anak saya 15 tahun dah kena check up. Macam tu. Tapi kalau history 40 years old dah start check up. Doktor, tempoh yang terbaik untuk kita buat pemeriksaan itu macam mana? Adakah setahun sekali sudah mencukupi atau perlu ada tempoh jangka-jangka tertentu? Setahun sekali, ikut guidelines setahun sekali, tetapi dalam masa setahun waktu you buat you punya self examination, kalau you notice changes, maksudnya contoh last year memang dah ada lump, lepas tu doktor kata lump tu biasa je, tak membahayakan, tak perlu dibuang. Next year you check atau after few months you check ada lagi kat situ, tapi ada lagi satu yang baru. Then maybe you kena jumpa doktor balik. Tapi kalau you jumpa benda yang sama je, tak apa, tak payah, tunggu pula tahun depan. Selain daripada lump, mungkin ada petanda-petanda lain yang menunjukkan ada yang ketidaknormalan di situ. You kena notice juga simptom-simptom lain lah kita panggilkan yang ada. Tapi kebanyakan simptom breast cancer tu kita nampak pada breast dahulu. Jadi kat breast tu bukan sahaja lump. Kalau you nampak dia ada kemerah-merahan, kulit is sensitif, ada macam dimple, macam lesung pipit kan. Jadi dekat part of the nipple ada keluar cecair daripada puting, tak kisah termasuklah darah ataupun cecair biasa tetapi bukan susu, maksudnya you tak mengandung time tu. Dan juga dekat ketiak you rasa ada ketulan, dekat bawah leher, ini semua kita panggil lymph nodes lah. So kalau ada changes benda tu one of the symptoms, tapi itu bila dia dah merebak lah. And then you akan rasa sakit, keletihan, maybe kurang berat badan. Itu tanda-tanda dia. Tapi bukan semua
ada, breast cancer patient ada. Saya tak ada. Doktor ada cakap tadi bahagian bukan saja payudara tetapi dia sebenarnya dia meliputi merangkumi bahagian bawah ketiak dan juga bawah mana ni? Bawah Ada. Bawah leher. bawah leher. Oh, okey. Maksudnya kalau saya rasa lump tu dekat sini berkemungkinan dia kanser payudara ke? Kanser payudara dia akan jadi di payudara dulu. Dia jadi dekat duct ataupun lobules lah. Kawasan dalam payudara tu. Kalau dia dah pergi stage 3, usually dia dah infected to the lymph nodes. So nearby lymph node yang akan kena dahulu. So selalunya paling terdekat akan kena di bawah ketiak. Lepas tu dia akan naik. Macam tu. So itu antara tempat paling terdekat yang doktor akan check dahulu. Lepas tu kalau dia dah metastasis, maksudnya dia dah pergi ke tempat organ-organ lain, baru dia akan infect tulang belakang, liver dan sebagainya. Time tu dah membahayakan lah. Sebab tu kita suggest untuk check earlier sebelum dia merebak. Sebab kalau dia ada dekat payudara sahaja, kita boleh save payudara tu. Okey. Doktor, kita nak flashback balik perasaan sewaktu doktor menjalani rawatan lah. Kalau masih ingat lagi mungkin boleh dikongsikan perjalanan-perjalanan yang dilalui sampailah ke tahap sekarang ni doktor dah kembali sihat dan menjalani gaya hidup yang macam normal. Ni yang tak best ni lah. Ni yang tak best. Mengimbau kembali macam bukanlah kenangan manis kan. Tapi kalau nak dikatakan time tu saya di Moskow, bila saya detect ada lump, saya jumpa saya punya profesor dekat hospital lah, doktor saya. So dia pun terus buat scan. So dia kata oh ni kena remove. Dia nak buat biopsi lah. Untuk time tu tak tahu cancerous kan. Nak buat biopsi tapi she did say maybe it's cancerous already. Sebab dia punya size and then dia punya bila pegang tu kita tahu kan kekerasan di dalam dia dan dia melekat di nipple lah. So saya call my parent, mak saya kata balik Malaysia, tak payah buat kat sana. Time tu pun kita takut lah kalau operation kat sana betul tu seorang-seorang kan, tak ada family members kan, nak jaga. Kita tak pernah operate apa-apa pula first time. So saya pun petang tu ambil flight tiket terus balik Malaysia. So balik Malaysia tak balik rumah. Terus mak saya bawa pergi Prince Court, kira dia orang dah book doktor punya slot lah. So the next morning tu. Doktor anak ke bukan? Bukan, saya anak sulung. Anak sulung, patutlah mak abah semua risau kan? Sampai tu terus pergi hospital lah. And then morning tu terus doktor masuk operation terus buang. Waktu buang tu kita panggil nama operation tu lumpectomy lah. Removal of the lump sahaja. Tapi bila hantar biopsi dekat lab, after 2 weeks result keluar, it's cancerous. So time tu bila dia orang bagi tahu tu cancerous, saya pun tak terfikir pun. Cuma bila di-inform saya terkejut lah sebab doktor tu just inform like that and my mum terus menangis. Sebab time tu bapak saya tak ada, saya pergi dengan mak saya nak ambil result je. Time tu kita orang fikir simple je nak ambil result, lepas tu tunggu saya sembuh nak hantar balik Moskow. Tapi bila dapat result tu cancerous dan the doctor said kita kena buat lagi sekali operation untuk buang lagi sekali dan juga buang lump yang lymph node yang bawah ketiak tu. So lagi satu operation untuk bawah ketiak dan breast juga. So mak saya nangis. So bila mak saya nangis, saya pun stress tengok mak saya. Sedih lah. Tapi time tu saya tak fikir diri saya sangat. Saya notice, saya tak fikir diri saya fikir mak saya. Betul saya tak boleh dia sedih. Dia sedih sangat-sangat. Lepas tu bila beritahu kat bapak saya pun sedih sangat-sangat. So time tu lah datangnya saya punya kekuatan saya rasa. Jadi apa agaknya siri-siri rawatan yang selepas doktor buat lumpectomy semua tu? Sebab selepas sedih pula. Sebab sorry lah. Bila tak cantik dah nangis ni. Very strong, doktor kuat.
Apa tu, bila memikirkan parents kan, saya pun fikir saya tak boleh ni. Kalau benda ni continuous, diorang akan sedih je selamanya kan. So dan saya fikir time tu kalau kanser tak bermaksudnya akan mati. Itu saya fikir first lah. Yalah. Allah nak uji sekejap macam mana saya nak jaga parents saya time tu kan. So saya kata kat mak saya dengan bapak saya, kakak tak mati lagi. So jom kita buat treatment lah yang boleh buat macam tu lah. So sebab dulu kebanyakan orang bila dia dengar kanser, dia rasa ending dia adalah death. Tapi bukan macam tu. Bukan semua macam tu. So bila saya tengah cari kekuatan. Time. Tapi ada maskara ni. Okay, so saya pun cakap lah dekat pasal kita akan buat semua treatment tu. So diorang pun ready. Dan kita buat the second operation. After the second operation, saya terus proceed dengan radioterapi. Okay, time tu buat body saya tak boleh terima kemoterapi sebab saya underweight, saya sangat kurus dan kecil lah. So takut tak boleh tolerate with the medication according to the doctor. So diorang proceed dengan radioterapi dulu. So saya ada 21 cycles of radiotherapy. So saya pergi every other day dekat hospital for the radiotherapy, dan during the treatment tu memang sangat sakit. Benda tu panas sangat. Sampaikan kawasan payudara yang buat radioterapi tu hitam sehitam-hitamnya. Sampai kulit pun kupas. Sakit. Lepas tu kita tak boleh kena kain pun. Kena tudung kan pun pedih. Kena baju pun pedih. So macam kalau orang lelaki kan, bila dia bersunat kan, dia pegang kain tu kan, tak nak kena kan. Kita jadi macam tu tapi kat sini macam tak boleh kena. So itu yang kena lalui lah. And then dia sentiasa pedih, panas, bahang. Badan pun tak larat. Lepas buat tu you terteh, you tak larat makan, you tak boleh nak minum. You sangat lembek. Sampai kan ada few sessions after the radiotherapy, bapak saya terpaksa angkat saya. Tak boleh nak jalan, dah letih sangat kan. So benda-benda macam tu lah yang kita lalui. Tapi after completion of the radiotherapy tu, dia ada bagi makanan pula kan, ubat, tablets yang you kena makan every single day for 5 years supaya hopefully kanser tu tak recurrence lah, tak datang balik. So kita buatlah semua treatment tu pada masa yang sama. Saya betul-betul tukar 360 degree saya punya lifestyle. Langsung tukar 100%. Tak ada tolerate dah dengan apa-apa time tu. So saya terus jaga makan 100%, kau punya jaga, lifestyle saya pun 100% berubah. Doktor, nak tahu doktor memang alami masalah berat badan ke, atau bila dah dapat detect kena kanser tu baru turun berat badan? Saya memang underweight dari dulu. Jadi belum capai lah BMI yang normal tu. So memang kurus lah. Bukan sebab kanser saya kurus, tak. Waktu kena kanser, saya punya simptom hanyalah ada lump. Tapi tak ada sakit, tak ada discharge, tak ada discoloration, tak ada apa-apa simptom lain. Okey, Suzy, mungkin pada saat macam ni sokongan daripada ahli keluarga, daripada kawan-kawan tu memang sangat-sangat penting. So mungkin Dr. Siti boleh share sikit apa agaknya bentuk-bentuk sokongan yang untuk cancer survivor ni perlukan pada waktu-waktu sukar ni. Saya rasa yang pertama sekali diri sendiri, bukan keluarga. Diri sendiri dahulu. Kalau you dalam diri you tahu you nak sembuh, you nak sihat, so you akan berubah dan you akan positif. Macam kita sebagai orang Islam, kita akan doa minta ke Allah yang terbaik. So kita memanglah minta kesembuhan, tapi saya minta kalau kesembuhan tu yang terbaik, bagilah kesembuhan tu. Kalau kesembuhan tu bukan yang terbaik untuk diri saya, tak payah sembuhkan saya. Macam tu. So saya rasa diri you sendiri, you have to be positive. Dan you have to believe yang Allah yang tetapkan apa yang jadi dekat you. Kalau Allah bagi you penyakit, dia akan datangkan sekali penyembuh dia. Kalau dia tak sembuhkan you dekat sini, dia ada benda yang lebih baik yang Allah akan bagi. Yang tu saya peganglah. Jadi bila kita strong, kita positif,
baru kita akan bagi vibrations tu dekat kita punya family members. Bila dengan vibrations tu baru diorang boleh tolong kita. Sebab saya nampak bila detect tu kan mak saya dengan bapak saya yang paling sedih kan. Jadi you give the positive vibe to them, they will return back to you. So dia orang pun positif sama. So kita orang 3 orang bergerak untuk bersama-sama. Dia bukan kalau family you sahaja yang positif tapi you masih negatif and you rasa macam nak matilah, you rasa tak larat lah, letih you layan, sakit you layan, nobody can help you. You punya parents pun tak boleh tolong you. Itu saya punya pendapat. Sama je macam cancer survivors yang dah aging, ada anak-anak pun sama. Dia orang kena positif dulu, baru family members boleh tolong. Yang ketiga, memang supporting you punya team lah. Macam saya, waktu mula-mula kena tu, saya tak cari supporting team. Sebab time tu saya enough dengan me and my parents. Cuma bila saya balik Malaysia, saya join the Breast Cancer Foundation and then saya rasa happy. Sebab kita jumpa orang yang betul-betul faham sebab dia lalui apa yang kita lalui dan ada yang lalui lebih teruk daripada kita. So time tu baru kita nampak sebenarnya apa yang aku lalui ni sikit je. Ada orang lagi teruk. So tapi diorang boleh kuat, diorang boleh strong. Kenapa kita tak boleh? And then dalam the team, we help each other. I support you, you support me. So benda tu sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Doktor, ingat lagi tak apa agaknya ayat-ayat ataupun cerita daripada rakan-rakan cancer survivor lain yang meniupkan semangat untuk fight benda tu lagi? Benda cancer kata tu. Ada satu ini aunty ni dia bukan dia Chinese aunty. Dia kata kat saya dia dah 40 plus. No, 50 plus. She said kat saya lebih kurang macam ni lah ayat dia kata, alah dia pun tak tahu bila dia nak mati. Sebab bila cakap kanser ni orang kaitkan nak mati kan. Alah I pun tak tahu bila I nak mati. Sekarang I tengah hidup, I buat saja apa I suka. Bila dia buat apa dia suka, sebab dia tak tahu bila dia nak mati kan. Bila dia buat apa yang dia suka, menyebabkan kanser tu tidur. So dia dapat hidup dengan lebih lama. So dia fokus on benda yang dia suka saja dia buat. So dalam team cancer survivors kita orang ni, that's why aktiviti yang kita create kan semua benda-benda yang fun, benda-benda yang happy. Contohnya apa doktor? Yang fun tu, yang you all selalu buat sama-sama together tu? Kadang-kadang dia orang buat aktiviti karaoke je pun. Tapi benda tu menceriakan semua orang. Walaupun ada suara yang sangat sumbang. Tapi kita bahagia je. Bahagia je. Kadang simple aktiviti je. Keluar makan bersama. Buat drawing je. Tapi you know drawing actually for kids tapi benda tu fun for us lah. Benda very simple tu. Macam tu. Keluar manicure. Benda-benda simple yang perempuan-perempuan suka buat. Macam tu. So, doktor, ada tak bantuan-bantuan yang khusus sebab doktor kata doktor ada masuk persatuan ke badan-badan NGO dia kan. So ada tak bantuan yang khusus untuk pesakit-pesakit kanser ni? Mungkin mereka tak tahu. Bantuan khusus maksud Suzy macam mana? Mungkin ada dari segi selain daripada kita bagi semangat, mungkin ada untuk dia punya treatment ke? Yes, kita ada collect dana sebenarnya. Cuma macam pembahagian tu semua saya tak tahu, tu bukan part saya. Tapi we did bagi duit dan juga cari sponsor orang-orang yang nak bagi duit kepada pesakit yang still undergo treatment tapi tak cukup dana. Mungkin sebab selain takut untuk nak buat rawatan pemeriksaan kanser tu kan, mungkin ada juga yang tak nak buat tindakan selanjutnya sebab mereka tak ada duit yang cukup untuk buat pembedahan. Pandangan doktor tentang perkara macam ni? Bagi saya benda ni banyak Suzy, bukan satu benda yang jarang, benda ni sangat common. Tetapi saya punya suggestion adalah even dalam the team pun saya akan inform yang kita ada government hospital. Kalau you tak ada duit, dia tak pergi private. Government hospital is very good enough. So dia orang akan take care of us. So you just pergi jumpa doktor kat government je. Then they will do everything for you. Sebab kita nampak macam masyarakat kita ada macam takut nak pergi ke hospital ke klinik dan dia orang
cuba untuk buat traditional punya treatment dahulu sebelum pergi ke hospital, dan end up sebab dah ambil masa yang lama pergi ke hospital dah teruk keadaan tu kan. Ya betul. Ni kalau bercakap dari segi sebagai seorang doktor lah, bukan sebagai seorang patient. Saya punya experience pun sama waktu di government dahulu. Ramai je patient yang kena cancer, breast cancer, diorang akan pergi, they will seek for alternative treatment first. Diorang akan pergi buat apa benda traditional, Chinese cara Chinese, Indian cara India, Melayu cara Melayu. Lepas tu, dah benda tu dah spread ataupun dah makin teruk baru diorang datang. So in the end, dia dah merebak, so kita akan perlu buat treatment yang lebih pada diorang. So benda tu sebenarnya tak bagus lah. Tapi benda tu lah yang pentingnya education. That's how we need to educate them. Yang you seek for help dulu dengan medical personnel yang betul sebelum you pergi buat traditional. Sebab kalau kita sebagai doktor, kita akan cakap jangan pergilah. Tapi susah nak cakap bab ni bila ada pendirian masing-masing. Cuma datang dulu dekat doktor, lepas tu kalau you nak buat benda lain pun itu dah terpulang pada you. Dan alasan kalau kata tak ada duit untuk buat treatment tu, bagi saya sedikit alasan sebab kita ada government hospital yang mana kita boleh treat patient. Doktor, stigma orang kita ni kan pergi berubat sendiri dulu, buat je dulu, minum apa-apa herba-herba ke apa benda campuran akar kayu ke apa benda dulu. Itu semua memang kalau bukan kanser payudara, apa-apa penyakit sekalipun orang kita akan buat benda tu. Cumanya sekarang ni saya nak tanya, apa bahayanya bila kita ambil benda-benda alternatif ni berbanding sebelum kita jumpa doktor tu? Adakah sebab ada kandungan dalam kita punya akar kayu tu pun yang mungkin trigger sel makin aktif ataupun macam mana? Ya, Suzy. Betul. Sebab kenapa kita tak suggest pergi rawatan tradisional, untuk semua doktor pun kita takkan suggest kan. Sebabnya kita tak belajar rawatan doktor ni, kita orang tak belajar rawatan tradisional. Jadi kita tahu apa ingredient yang digunakan kalau dia bagi benda tu makan lah. Kalau benda tu eksternal tu boleh terima lagi, tepuk-tepuk ke apa-apa kan. Ni kalau masuk, kita tak tahu ingredient dia apa. So ingredient tu yang maybe can trigger you punya condition. Kalau cancer, kalau penyakit lain. Jadi benda tu yang kita harap janganlah. And then penyediaan bahan-bahan tradisional tu, kita tak tahu dia sedia dalam keadaan bersih ke, sterile ke tak. So ada bakteria tak dalam tu. So mungkin dia makan ubat tu untuk sembuhkan penyakit A, tapi dia dapat penyakit B disebabkan kotoran yang ada dalam penyediaan ubat-ubatan tu. So kita tak suggest. So doktor, apa kesan sampingan pada produk macam selain daripada suplemen ataupun jamu yang bukan perubatan punya, ada lagi ni satu konsep orang menjual. Saya selalu nampak kat Shopee orang jual ubat, lotion, sapu untuk payudara, apa benda ni, lotion semua tu kan. Sejauh mana benda-benda tu dia membantu ataupun dari segi estetik dia macam mana? Benda tu berkesan ke ataupun semua tu marketing dia doktor? Okay, kalau saya jawab ni mesti owner-owner produk yang menjual krim payudara marah dengan saya ni. Macam tak best dengar tu, maksud dia apa? Kalau dari segi estetiknya dan experience saya, patient-patient yang datang untuk breast treatment, banyak je yang dah try. Yang betul-betul highly educated, dia orang tak try. Ini comparison lah. Yang betul-betul highly educated patient, dia orang never try all such things. Sebab dia orang tahu benda tu bluff lah. I can say that because you letak krim, you expect your breast to get bigger. You tahu tak macam mana breast nak get bigger? You tahu tak dalam breast tu ada apa? Benda apa yang boleh menyebabkan dia besar? Krim tu you letak dekat superficial, kat skin. Adakah dia boleh masuk dan membesarkan beberapa size? So benda tu, that's why I say if you are highly educated, you think logic pun you can understand already. Macam itulah. And then kalau cakap dari segi kesan sampingan, kebanyakan produk yang guna untuk membesarkan payudara, diorang bermain dengan hormon. Jadi benda tu sangatlah tidak digalakkan sebab
antara salah satu content bila kita detect breast cancer tu sebab hormon tau, estrogen tu. Jadi kalau you play with the estrogens, dia boleh dapat risiko payudara cancer ataupun recurrence ataupun dia akan lead to other cancers. For example, yang paling terdekat uterus cancer, kanser rahim. Sebab apa? Dia hormon juga kan? Hormon yang so benda tu kita memang suruh elak lah. Kalau patient datang dah guna, saya akan directly cakap you have to stop lah. So you tak tahu effect dia in future. Sekarang you may feel it's okay. Tapi future you tak tahu. Patient akan kata, oh tapi lepas saya letak krim doktor, saya rasa payudara saya tegang sedikit. Yes, ada kemungkinan betul. Tetapi dia bukanlah membesarkan. Mungkin tegang sedikit, ya saya agree lah. Cuma you beware of the ingredient. Kalau produk yang you beli tu you faham dan you tahu ingredient dia apa, dia dulu KKM tak ada masalah, you boleh guna. Kalau yang you main beli je, tak ada label semua tu, tak boleh lah. So kesimpulannya kat sini, jangan cepat terpedaya dengan iklan-iklan yang seumpama membesarkan ke, menganjalkan ke, apa-apa serba-serbi tu tak terbukti doktor kalau ikutkan. Apa kena ada ilmu lah, macam saya kata you kena ada ilmu baru you akan tahu benda tu logik ke tak, boleh ke tak. And then kalau you tak ada ilmu tak ada masalah, you tanya expert. You tanya doktor ke, you tanya expertise lah. So they will tell you, dia orang akan guide you. Semua orang pun dia takkan ada semua ilmu. Bukan bidang dia, mungkin dia tak akan tahu. Sama, saya pun sama kan. Bidang yang saya tak tahu, kena tanyalah. So patient yang datang bertanya walaupun dah guna produk, saya salute dengan dia orang. Sangat salute dengan dia orang. Dia orang bagi tahu, saya dah guna ni tapi tak jadi. So we educate them. So itulah beauty of getting knowledge from people. So you share to the people and then bila diorang boleh terima, itu benda sangat indah. Sebab kita bukan nak jatuhkan apa-apa produk lah kat sini, tapi kita nak benda tu, benda yang betul berlaku ulang. Okay, Suzy? Lin, tadi kan sebenarnya Suzy nak tanya dengan doktor ni, nak tahu apa yang doktor amalkan, lifestyle macam mana yang dia amalkan untuk dia kembali dapat jalani gaya hidup normal. Mungkin ada spesifik diet yang boleh doktor sarankan? Boleh. Yang paling penting lah saya rasa adalah saya punya breakfast. Saya punya breakfast, waktu saya empty stomach, saya memang makan buah-buahan. Jadi macam every morning saya akan blend, dulu mak saya lah yang akan buat kan. Mak saya akan blend at least 3 jenis buah-buahan. Dia akan campur lah, dia blend, saya akan minum. Dan saya tak guna juicer, maksudnya bila you blend, kalau juicer dia akan serat tu semua akan buang, you dapat air je kan you minum. Tapi mak saya akan blend semua sebab macam smoothie lah. So yang tu lebih bagus sebab bila buah apa tu doktor kata 3 jenis tu? Apa-apa pun tak apa. Apa-apa Contoh doktor suka blend buah apa? Saya suka blend mixed berries, campur dengan orange dengan apple. Kadang mak saya campur star fruit atau carrot, lepas tu letak celery. Kalau you stay dengan 3 buah, you akan boring. So you kena variety of fruit. Tukar-tukar. So time empty stomach tu, you makan benda tu, you minum benda tu. And then satu, you dah dapat all the super antioxidants dalam body you. Yang kedua, you ada fiber sebab you tak buang serat-serat dia. Jadi bila you pergi tandas, you lawas, you dah menyah toksin kan semua benda. Jadi bakteria dan kotoran tak stay dalam body. Bila tak ada kotoran dan bakteria stay dalam body you sihat. Cancer cell jadi sebab radiation kan. So dia tak boleh nak stay kalau you tak ada toksin dalam body. So bila toksin you clear, you insyaAllah susah nak dapat penyakit lah. Penyakit apa-apa pun, not talking about cancer only. So I think the morning breakfast is very very important. Before anything in your tummy tu, you masuk benda tu dulu. Itu breakfast. Lunch? Dinner? Lunch sama kopi, perut Melayu. Ulang-ulang ke? Ada ulang-ulang tertentu ke? So macam kalau ikut diet seimbang, dalam satu pinggan, you all buat 1/3 tu nasi, 1/3 tu protein, 1/3 sayur. Kebanyakan orang Malaysia suka makan nasi banyak. Kan? Lauk. Nampak ke bila kita buat? Tapi you kena tengok, lepas ni pinggan you 1/3 nasi, 1/3 sayur, 1/3 ikan. Macam saya, lepas kena kanser, saya stop 100% makan daging. 100%.
Saya start makan daging selepas 5 tahun. Maksudnya lepas cancer survivor tu, baru saya start makan daging. Tapi dalam masa 5 tahun adalah yang cheat day tu tercuri lah sikit kan. Kenapa doktor kena elak daging? Sebab bila saya do studies on saya punya cancer cells tu, yang contribute kepada tu adalah daging lah, komponen dalam daging dan ayam. So saya terus tukar makan ikan. Dan saya pun fikir juga, time dekat Moskow dulu, kita susah nak dapat ikan. Student kan, pasal kita nak jimat. Kita orang makan ayam je, sebab ayam je yang dapat. Kita orang pergi beli ayam dekat masjid kan, dan orang dah sembelih beli. Kalau tak, susah nak makan. So kita makan ayam every day. So saya pun fikir, sebab saya tak ada makan ikan, sayur pun mahal lah beli, macam tu. So bila jadi benda tu kita tukar lah, we spend sedikit money untuk dapatkan makanan yang sihat. So I did spend more money for fruits and veggie instead of kita punya protein. So saya kurang dah. Oh, so kalau saya jenis yang suka makan daging, kena ubah lah ni. Makan ayam, kena makan ikan lah nampaknya. Kalau boleh, lebihkan ikan daripada daging dengan ayam lah untuk wanita. Lelaki lain. Cerita pasal lelaki ni doktor. Cancer payudara juga boleh kena kat lelaki dan dia punya sembuh tu peratusan dia lagi tinggi untuk tidak sembuh, macam tu kan? Betul. Tetapi dia jarang-jarang berlaku. Cuma dia ada. Kenapa dia ada? Sebab dia pun ada komponen yang sama je macam kita. Dia ada gland dia, duct dia. So dia pun boleh terjadi. Cuma kebanyakan kanser payudara lelaki ni, dia jadi kepada lelaki yang sedikit. Kalau perempuan pun sama. Cuma bila kita baca, perempuan kan dalam kategori dia ada tulis obesity tau. Cuma tapi underweight pun kena. So you tak boleh really depends on the causes tu lagi lah. Cuma you have to beware sahaja. Very difficult to say about this. Lelaki lagi lah susah nak cakap. Suzy, Suzy nak tahu tak Dr. Siti ni sebenarnya sangat-sangatlah lasak dan aktif orangnya. Dia baru pergi lepas scuba Dr. Siti. Wow. Alah, cantik pula tu. Kita nak tanya aktiviti apa yang bila doktor dah jadi cancer survivor, dia tidak membataskan apa-apa kan? Tak ada apa-apa yang membataskan you daripada sukan-sukan kan? Tak ada. Alhamdulillah tak ada. Kita bebaslah buat apa-apa sukan macam dulu kan? Betul, bebas macam biasa. Okey, so mungkin doktor boleh share sikit apa agaknya nasihat ataupun panduan gaya hidup sihat, gaya hidup aktif yang orang sekarang ni mesti start balik ni sejak kita dah PKP dah longgar ni, dah boleh pergi jogging lah apa, basikal apa semua, apa yang doktor boleh nasihat? Saya nasihatkan kalau macam kalau boleh pagi tu you all dah start exercise, tapi kalau rutin you pagi tu dah kena masuk office awal, so maybe balik office baru you boleh buat benda tu. So nasihat saya pagi you jaga you punya makan, maksudnya macam tadilah, kalau boleh you dapatkan fruits and veggie first masuk dalam body sebelum benda lain yang masuk is better. Tengah hari you makan je apa you teringin. Sebab kita nak protokol sangat ni payah. Kita duduk kat Malaysia makan sedap. And then kita orang Melayu perut nak nasi lah, nak kari lah kan. So tengah hari you makan, jangan risau, makan je. Petang pun sama. Tea break tu makan benda simple-simple lah. And then dinner you awal. Jangan dinner lambat. Maksudnya 3 jam sebelum tidur tu dah kena makan siap-siap. Itu penting. Nanti body you tak sempat nak digest, and then you dah tidur, jadi penyakit lain pula. So itu satu. Lepas tu bila you balik, you ada gap untuk you punya own exercise. And then time tu if possible try letak phone tepi. Sebab you nak lifestyle you healthy, you nak mind you pun healthy. Kalau mind you keep thinking about work, tak kisahlah you pegang phone tu nak main social media ataupun bekerja kan, ramai orang bekerja guna handphone, you have to put aside for a while. So bila mind you clear, you akan jadi lebih fokus. Bila mind you healthy, body you akan healthy. So bila time you exercise tu, you jangan main phone. Tu bagi saya lah. So exercise tu, dia tak boleh spesifik. Macam contoh, Lin suka apa? Lin suka main apa?
Selalunya beriadah je lah dengan anak-anak dekat Tasik ke apa-apa, main badminton ke, macam tu je. Suzy suka main apa? Main tak adalah, tapi saya suka exercise yang paling senang lah, plank je. Itu je saya. Okay. Okay. Badminton, Suzy suka pilates macam tu lah kan? Saya suka yoga. And then, suka swimming sebenarnya, tapi susah nak dapat pergi swim everyday kan? So jarang-jarang sekali. So yoga is something that you can do at home. So macam Lynn dia nak riadah dengan anak-anak, dia dapat buat everyday. Macam Suzy plan boleh buat kat mana-mana, kat office pun boleh buat. Kat dalam surau pun boleh buat. Lepas ni Suzy, plan. Jangan terkejut saya buat kat office. Tak ada. Ni sebenarnya everyday you all kena exercise sedikit. Try dengan 10 minit dahulu sehari, lepas tu baru increase. Jangan terus lama, nanti you all akan rebound balik. 10 minit je. 10 minit dah cukup. Okey. Doktor, kita nak tanya sesuatu yang memang bidang doktor ni. Seorang doktor pakar estetik. Secara jujurnya, apa rawatan yang sesuai bagi cancer survivor mendapatkan semula bentuk payudara? Especially bukan yang mastektomi yang dua-dua belah yang kita terpaksa buang tu. Apa agaknya rawatan yang sesuai untuk dia nak dapatkan balik? Okey, rawatan untuk dapatkan payudara yang montok, cantik, yang besar, dari segi estetik saya ada banyak jawapan. Tetapi kalau untuk specifically untuk cancer patient, sebenarnya jawapan yang terbaik adalah dijawab oleh breast and endocrine surgeon. Bukan saya estetik doktor, tetapi apa yang treatment yang ada under BNE surgeon is diorang akan buat breast augmentation lah for them. Tapi saya di klinik saya tak suggest anything for breast cancer patient. Saya reject terus sebab saya sendiri adalah survivor. Jadi saya tak nak ambil apa-apa risiko. Dan saya akan bagi tahu kalau you breast cancer survivor, I don't do anything. Kalau you nak, I refer you back to BNE surgeon lah. So usually breast and endocrine surgeon akan suggest breast augmentation, di mana breast augmentation tu kita bagi volume lah dekat breast. Dia ada banyak method, ada letak silikon, ada letak fillers, ada letak fats dan sebagainya. So it really depends on the doctors. Tapi even if you do all these three to breast cancer patient, saya tak sure. Sebagai doktor estetik dan sebagai cancer survivor, saya tak sure kan. Tak sure kan. Bagi orang yang tidak ada masalah, tak ada penyakit, apa agaknya rawatan untuk mencantikkan balik payudara? Perempuan ni bila cakap tentang payudara ni dia memang concern sikit, especially bila dah beranak, dah bersalin kan. Dia nak tahu apa cara untuk macam bagi macam nak dara balik. Oh, nak dara. Untuk original ni. Okay, untuk yang tak ada cancer, not breast cancer patient, dia ada banyak treatment. Tengok you punya problem. Kalau problem you maybe payudara kecil, kita boleh augmentation lah bagi dia besar. Kalau payudara you sagging, kita boleh buat firming untuk liftingkan dia. Okay? Kalau payudara you contoh nipple dia jatuh, kita ada reconstruction nipple, betul kan? So it really depends on your breast condition. Dia bukan satu treatment for all, no. Sebab tu bila Lynn tanya macam tu, saya kena tahu condition tu dulu. Kalau patient tu datang, kita dah tengok, baru kita tahu okay, puan nak apa yang puan nak achieve sebenarnya. So baru patient akan cakap. Sebab some patient, payudara dia kita rasa dah cukup besar dah, tapi to her tak cukup. Nak lagi besar. Some patient sagging teruk, tapi dia nak besarkan. So kita kena inform, you kena lift up dulu baru besarkan. So it really depends on patients. Macam sekarang ni apa demand yang paling tinggi doktor kat klinik? Demand kalau dari segi breast ke? Breast ke apa-apa atau as a whole lah, apa-apa yang semua nak besar. Tapi kalau as a whole sekarang mostly patient datang untuk muka lah. Untuk muka dengan nak V shape. Dengan hidung tinggi. Itu paling demand sekarang. Semua nak hidung tinggi sebab Korea pun hidung dah tinggi kan. Tak mau kalah lah. Terus terasa. Semua nak buat hidung. Okay, faham. Shape. Itu paling demand lah sekarang dengan slimming. Semua nak kurus. Especially after PKP ni,
saya punya produk slimming tu paling laju lah. Sebab semua orang obesity saya rasa banyak. Tapi alhamdulillah lah. I think bila dah habis, bila dah masuk fasa 4 ni, kita nampak banyak perubahan lah juga dekat patient yang datang. So doktor, macam mana you bahagikan masa tu? Jadi jaga kesihatan, you jaga bisnes lagi, untuk family lagi, macam mana tu? Macam mana bahagikan masa? Susah nak jawab sebab saya bangun pagi, saya akan ada saya punya journal lah. Saya gunakan iPad je. So usually saya akan pagi tu before pukul 11, sebab saya masuk klinik lambat sekarang sebab ada lagi satu doktor yang akan arrange kat sini. So dia akan masuk awal. So saya masuk dalam pukul 11. Paling awal pukul 11 lah. So saya akan settlekan semua dulu kerja-kerja kat rumah, and then saya punya planning untuk ada klinik, dan baru saya masuk. So petang tu pukul 4 saya dah balik sekarang. Unless ada patient yang perlu saya yang jumpa, baru saya balik lambat. So sekarang after 4 tu saya dah balik untuk fokus on myself. So saya balik, saya exercise, saya prepare makan, and then malam saya dah start buat kerja. Masa untuk diri sendiri tu penting love yourself. Yes. Okey doktor, kita nak tahu macam mana cara yang sebetulnya untuk kita buat pemeriksaan payudara tu untuk tahu ada keturunan ke tak? Okey, kalau kat rumah kita nak buat self examination, first kita baring. Okey, kita baring boleh, duduk boleh lah. Tapi kalau saya suka baring untuk lebih selesa. Lepas tu you kena angkat kedua-dua tangan you ke atas macam ni. And then contoh kalau you nak check on your left breast, tangan kanan ke atas, so tangan kiri tu baru you akan check lah. So and vice versa. So first you akan check adalah you akan pegang at your nipple first. So you akan rasa bawah nipple tu ada apa-apa tak yang you rasa. Okay. Sebelum you start pegang, you tengok dahulu. You tengok, you tunduk, you tengok all the area of the breast, ada apa-apa perubahan. Contoh ada warna yang berbeza dekat spot-spot yang berbeza. Lepas tu you kena take note dekat clock nombor berapa, 3 o'clock ke 6 o'clock ke macam tu. Kalau ada perubahan warna. Yang kedua, kalau ada keluar cecair daripada nipple, so you kena tekan sedikit nipple untuk tengok ada air keluar atau tak. Ni untuk yang tidak mengandung lah. So kalau ada, tulis juga ada cecair tu darah ataupun warna apa cecair. And then you kena tengok kalau ada kawasan yang tidak sekata. Contoh, sepatutnya breast kita macam ni, you nampak ada gembolan ataupun ada yang dented, tenggelam ke dalam. Itu pun you kena tengok the whole area. So kalau ada pun you tulis. Make sure you ada kertas lah sebelah tu untuk tulis any changes. And then bila dah settle tengok guna mata, baru kita guna deria tangan kita lah untuk rasa. So tangan dengan tangan. Cikgu pula. Cikgu. Doktor, 5 jari pakai. Macam tu Pakai macam ni je. Ni awak nak pegang macam tu. Okay. Tak payahlah macam tu. Awak rasa semua kan. So first bila you dah tekan kat nipple tu, contoh tak ada apa-apa keluar. So you akan press nipple tu, rasa kat dalam tu ada tak rasa ketulan yang kecil. Sebab kalau you rasa ketul besar, itu normal, itu gland bawah breast kita memang keras besar. Okay. Tapi kalau you go smooth saja. So contoh breast kita macam ni So you go smooth. You pusing bawah sampai sini balik. Okay, you tak rasa apa-apa kan? And then you tarik dari sini pula. Dari ketiak, tarik sampai sini, rasa sampai ke nipple. Tarik sebelah dia, tarik rasa. Tarik rasa. You tarik the whole place tu, rasa tu pun you dah boleh rasa. Faham kan? Sebab tara examination nanti doktor akan buat. Kalau you ada notice changes lah. Tapi for you kat rumah, very simple. Just ni, clockwise, lepas tu anti-clockwise balik untuk rasa, takut ada termis kat mana-mana, and then move your finger macam tu. Kadang-kadang straight rasa. Rasa benjol tu kecil je lah kan. Kalau ada nampak yang ganjil-ganjil tu, dia tekan je dia rasa kecil je ya doktor? Ya betul, kecil je sebab kalau dah besar tu usually dah perasan dah. That's why kalau kita selalu buat self breast examination, kita akan notice changes. Kalau dan normal, kalau ada small cyst tu very normal. So you akan move lah. Sebab kadang bila you buat straight, you tak rasa sangat-sangat. Sebab kalau you tengok kat internet atau you baca buku, dia akan cakap macam tu je. Tapi sebenarnya bila you do, sometimes you don't feel
Especially kalau breast you besar. Kalau breast you kecil senang, you boleh rasa sampai dalam. Kalau besar susah, maybe kena angkat, you kena tekan-tekan sikit. So you ubah sesuai ikut berdasarkan breast you. Tapi the general idea is you start from the nipple first. Bila nak buat tu? Bila nak buat tu? Masa terbaik untuk check. Bangun pagi. Bangun pagi. Time tu semua tengah relax, body semua tengah relax kan. So you boleh check time tu. And then you rasa bawah ketiak ni ada tak ketulan. Rasa bawah ketiak and then dekat sini. Tapi ni mungkin selalunya patient susah nak buat. Okay. Dan you boleh rasa macam tu. Yang tu dah. Saya pernah dengar orang kata nak buat pemeriksaan ni tak boleh masa kita nak period ke, sebab dia kata time tu breast tengah mengeras, so susah nak dapat ketulan tu, rasa ke tak? Betul. Sebab sebelum kita period kan selalu kita akan ada simptom-simptom yang PMS tu kan. Rasa keras, breast kadang rasa keras, lepas tu kita sebab hormonal changes. So menyebabkan kalau boleh after kita buat ataupun 2 weeks before lah. Kita tahu kan kita punya jadual period tu. So one before period tu janganlah. So 2 weeks before tu dah buat siap-siap. Okey, rasanya banyak ni informasi yang kita dapat belajar sekarang ni kan Suzy? Banyak kena bagi tahu dekat nona-nona yang lain. Betul, nona-nona baca je, tapi hari ni kita terus dapat maklumat daripada Dr. Siti Zubaidah terus. So kita nak ucapkan banyak-banyak terima kasih Dr. Siti. Sebelum kita mengakhiri sesi kita ni, mungkin doktor boleh share sikit apa agaknya harapan atau impian doktor terhadap kesihatan wanita Malaysia secara generalnya, apa yang doktor harapkanlah orang-orang kita jaga diri sekarang. Okey, harapan saya banyak. Tapi saya doakan kita kat Malaysia, semua wanita kat Malaysia improve dari segi kesihatan dia. Kalau dulu kita banyak kes-kes breast cancer, sekarang kita cuba kurangkan. Kalau dulu kita tak pandai jaga pemakanan, sekarang kita jaga pemakanan kita. Kita kena usaha untuk jaga pemakanan kita. Sebab benda tu dia tak datang dengan sendirinya. Kalau dulu kita malas, tak exercise, tak beriadah, sekarang kita ubah benda tu. Jangan duduk di takut yang sama. Sebab setiap orang kena ada perubahan. Kalau tak, Malaysia akan tetap sama. So dia akan berubah dengan satu individu dahulu, baru dia akan jadi kepada orang-orang lain kan. So kita tengok diri kita betulkan diri kita. Bila kita dah betul, orang tengok pun tanpa kita betulkan orang pun, orang tengok pun orang akan rasa macam nak buat macam tu lah. Nak jadi macam tu jugalah. So saya harap bila kita bantu diri kita sendiri, lama-lama semua woman dekat Malaysia ni akan sihat walafiat. Dan kalau kita ada penyakit pun, saya harap kita sangat membantu antara satu sama lain. Saya minta supporting kita ni, supporting system between perempuan-perempuan kat Malaysia ni strong, supaya walaupun you sakit, I can help you. Orang ni sakit, kita bersama-sama dengan dia. So tak kira lah dari segi tenaga, wang ringgit ataupun mental punya support. Okey, Suzy ada apa-apa? Taklah, saya rasa kita tetap jaga lifestyle lepas ni. Semoga bulan kesedaran kanser payudara ni memberi manfaat kepada semua wanita, dan jangan lupa pesan Dr. Siti Zubaidah tadi yang dah berumur 40-an, mungkin kita dah boleh pergi buat temu janji untuk buat mammogram, dan yang macam umur-umur muda remaja macam saya ni mungkin kita boleh buat kat rumah kan. Kita belajar tadi. Okeylah. So sampai di sini sahaja. Semoga kita jumpa lagi dalam Nona On Air yang lain. Terima kasih banyak-banyak Suzy. Terima kasih banyak-banyak Dr. Siti Zubaidah. Take care, stay safe semua. Right. Bye. Dengan Nona team pun sama, saya nak terima kasih juga, and all the viewers kita. Terima kasih banyak-banyak. Semoga semua jaga diri, kita jaga kita. Kita jaga kita. Bye. Assalamualaikum.